Okey, para sahabat, para pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita menyambung kuliah kita lagi, di sini kita nak diingatkan tentang pentingnya disiplin ilmu. Jadi disiplin ilmu ni definisikan sebagai latihan pemikiran dan kelakuan kita ni supaya boleh mengawal diri sendiri supaya patuh pada tata tertib. Kita kena kawal. Sebagai contohnya, syarat imam berjemaah kan. Syarat nak jadi imam tadi menurut Profesor Dr. Wahdah Az-Zuhaili, garis panduan sebagai seorang imam jemaah ni ada 6 perkara. Ni menurut pandangan imam Dr. Wahdah tadi. Pertama, dia mesti Islam. Yang kedua, dia mesti berakal sihat. Yang tiga, baligh. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, suci daripada hadas kecil dan besar. Dan yang keenam, bagus bacaannya. Jadi sebagai penekanan terhadap bagus bacaannya ni, tidak seorang imam tadi wajib dia menguasai ilmu al-aswad. Di mana dalam ilmu aswad ni dia menekankan makhraj dan sifat. Dan di mana 5 sifat utama tadi yang kita sedia maklum yang telah kita pelajari. Pertama, al-qashum, kemudian al-syafatani, al-lisanu, al-halqu, al-jawfu. Kemudian masuk 5 sifat yang berlawanan dengan 7 sifat tunggal. Yang ni semua sedia maklum lah. Begitu juga bab tafsir ni. Bila nak cerita tentang bab tafsir Quran, maka kita kena tahu paling minimum nahu dan saraf. Kita tahu nahu tu perubahan di hujung kalimat. Bila perubah baris, berubah makna. Begitu dengan saraf, perubahan-perubahannya. Bila tambah huruf, makna jadi lain. Kan? Jadi kalau kita lihat puak-puak bataniah ni, mereka ni tiada disiplin ilmu. Apabila sampai satu peringkat, mereka akan maki hamun Allah dan Rasul. Cuba tengok, sebab tidak ada disiplin ilmu. Kan? Cuba kita suruh mereka ni membaca Al-Quran. Semuanya ke laut. Di sudut tajwidnya. Sebab apa? Sebab tidak ada disiplin ilmu. Kan? Jadi, satu lagi, walaupun kita belajar secara sistematik kan, ilmu ni kalau hanya sekadar di mulut saja, kalau orang dengar, hebatnya ni, dia ni bercakap dengan hadis, dengan dalil apa semua, cakap memang hebat. Tapi kalau ilmu hanya ada di mulut, semua berlaku pembohongan. Dia tidak akan amal apa yang dia kata. Percaya tak? Kemudian ilmu kalau ada di akal, pertama dengan usia kita akan mudah lupa ataupun nyanyuk. Dan ilmu yang sebaik-baik ilmu yang kita belajar secara sistematik mesti disimpan di hati. Sebab itu adalah pandangan, hati adalah pandangan Allah. Seperti mana dalam satu hadis sahih, bila Nabi mengatakan bahawa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah ni tak pandang daripada rupa parah jawatan kamu. Dan wa amwalikum, nak harta benda kamu, aset kamu berapa juta ke, berapa bilion ke, Allah tak pandang. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah akan pandang hati kamu dan amalan-amalan kamu. Tiba-tiba hati yang Allah pandang tadi, yang Allah pandang untuk melihat dengan keikhlasan kita, Allah langsung tak mau pandang. Tahu saya apa? Sebab kita tidak ada kasih sayang antara kita dengan saudara-saudara kita. Hadis sahih mengatakan bahawa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak beriman seorang itu apabila sehingga dia kasih akan akhi dia, saudara dia. Bila mengucap syahadah ni, saudara kita lah. Kan? Sehingga apa? Ma yuhibbu li nafsihi, seperti mana dia kasih pada diri dia. Contoh dia, macam kita semua ni, kita dah belajar di sudut tajwid, makhraj, sifat, boleh baca Quran, dan alhamdulillah sedikit sebanyak di sudut makna-makna Quran kita boleh faham. Pasal kita belajar nahu dan saraf. Tiba-tiba kita nak biarkan sahabat kita, contohnya abang kita ni,
abang kita Hamidun kita ni. Oh, lantak pergi kat dia lah. Kan? Siapa suruh tak main belajar? Kan? Kita sanggup kalau meninggalkan dia? Tak sanggup kita. Kalau kita sanggup, mana kita tidak beriman, kata Nabi. Allah pun tak mau pandang. Sebab itu macam mana usaha juga kita. Dan orang yang sahabat kita pun, dia pun kena usaha juga belajar. Tak boleh selalu orang nak pergi jumpa dia. Jadi cuba kita tengok pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Seorang pakar ilmu, pakar syair. Syair dia digantung keliling Kaabah. Syair, kalau dia buat syair mesti tu orang kagumnya. Tak dekat Kaabah tadi. Nama dia Walid bin Mughirah. Tapi bila dia mendengar Al-Quran keluar daripada mulut Rasulullah SAW, dia sendiri tak, Masya Allah. Dia kata, ini mesti bukan main daripada Muhammad. Bukan main daripada makhluk, tetapi main daripada Sang Pencipta. Nampak? Orang yang bijak satu bidang, dia akan tahu menilai ilmu seorang tu. Dia ada disiplin ilmu dah. Dia dah ada disiplin ilmu. Ya. Jadi para sahabat tadi, masing-masing bila dengar Rasulullah, masing-masing kefahaman masing-masing. Tapi macam mana mereka ni bila nak ikut disiplin ilmu, mereka ramai-ramai pergi jumpa Rasulullah. Supaya apa? Pemahaman tu disatukan. Dia tak boleh banyak makna. Nama. Tak mau diselewengkan. Jadi sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah telah menyatakan bahawa dalam surah An-Najm. Najm ni mana? Nujum, bintang. Bintang-bintang. Najmi. Kalau banyak, nujum. Kalau nujum 4 belalang tu lain pula. Sebenarnya nujum tu mana tengok bintang tu kan. Jadi bila kata dalam surah yang ke-53 ayat 3 dan ayat 4. Muka surat 526. Wama yantiqu anil hawa. Dia sebut hawa. Kalau buat hawa, jadi hawa tu, ni kan. Hawa tu makna tak? Hawa nafsu kan. Nabi Muhammad ni tidak bercakap atas dasar hawa nafsu dia. Inna huwa illa wahyu yuha. Apa yang dia cakap semua wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Jadi sebab itu kita kena ada disiplin ilmu macam Walid al-Mughirah tadi. Sebab dia ada ilmu baru dia tahu menilai ilmu. Contoh kita tengok Abu Hanifah kan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengajar umat Islam dengan kaedah ni lah. Kaedah apa? Kaedah disiplin ilmu, yakni memastikan mereka ni memahami segala perintah larangan mengikut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita hari ni kita suka ikut kehendak kita. Sebab itu bila ada larangan, kita cari alasan macam mana nak menghalalkan. Tu je. Macam hakim kita tadi ya. Abang tu kalau suruh berhenti rokok, jangan bagi minum gula. Wahai gula tu tubuh badan kita mau. Yang pentingnya kita kena letak satu tu kena pada tempat dia. Ini dia panggil adil. Yang melebihi itu zalim. Kan? Okey. Jadi ingat kata-kata. Jadi satu lagi, bila kita dah ada ilmu, kita nak berbincang, berbincang tak ada masalah. Tapi berhujah hari ni, bila kita hujah dengan puak-puak yang tidak ada disiplin ilmu, dengan kita pun pening. Bukan kata kita pening. Imam Syafi'i ni dia kata, aku boleh hujah dengan 10 orang yang ada ilmu. Dan 10 orang ni bila hujah dengan Imam Syafi'i, mereka tabik, surrender, selut dekat Imam Syafi'i pasal apa? Dengan ilmu Imam Syafi'i tadi. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau aku hujah dengan seorang yang jahil, aku lari je lah. Pasal apa lari? Mereka tahu redah ya, bukan ada disiplin ilmu pun. Sampai itu dengan Allah, dengan Nabi, dengan Rasul, semua dia maki. Nampak tak? Jadi pesanan saya dengan benda sempat dengan umur yang Allah bagi, masa yang lapang, sebab ada 2 nikmat yang kita selalu tertipu. Hadis Nabi juga. Kalau dia panggil 2 nikmat, dia panggil nikmatan ni, tambah alif nun yang kita mengaji tadi kan. Dia panggil alif isnaini kan. Nikmatan ni. Kalau satu dia panggil nikmatun. Kalau 2 nikmatani. Kalau banyak na'imah. Mana banyak tu nikmat jamak ni. Ni'matani maghbunun. Ma'bunun kasirun minan nas. 2 nikmat ni cukup banyak tipu manusia. Apa dia? Al-sihatu wal baragh. Badan yang sihat, masa yang lapang. Badan sihat, pisiam. Masa lapang tengok
tengok FB. Ni dia duduk Kelantan, lintas Sungai Golok lah. Ayah we, amba rasa nak bini, emak tolong cari, ayah buat kira. Jadi sekianlah saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oh sorry, kita ada sambung lagi, bukan sambung lagi.